Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like, dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan salam perpaduan kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Hari ini dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk Pengeluaran KWSP, pembangkang tinggalkan Dewan tanda protes. Berita penuh. Ahli Parlimen PN pagi ini keluar beramai-ramai dari Dewan Rakyat sebagai tanda protes mereka apabila timbalan Speaker Dewan Rakyat Alice Lau tidak membenarkan usul pengeluaran bersasar kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dibahaskan hari ini. Awalnya, Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamil, PN Machang berdiri pada awal persidangan sesi membacakan aturan mesyuarat yang dimaklumkan bahawa usulnya membahaskan isu tersebut ditolak oleh Speaker Dewan Rakyat. Pun begitu, dia menggesa agar usul tersebut tetap diizinkan untuk dibahaskan kerana ia melibatkan kepentingan rakyat. Tuan Yang Dipertua, saya telah menerima jawapan balas daripada pejabat Tuan di Pertua Dewan Rakyat berhubung usul yang saya hantar pada Jumaat lalu. Malangnya pada pagi ini saya lihat usul ini telah ditolak dengan alasan bahawasannya Timbalan Menteri dan Menteri Kewangan telah menjelaskan berkenaan pengeluaran bersasar KWSP ini. Tapi saya dapat banyak pandangan dan komplain keresahan daripada rakyat bahawasannya penjelasan daripada kedua-duanya tak memuaskan mereka. Jadi izinkanlah untuk kami bahaskan perkara ini hari ini. Berbaki 2 hari lagi sidang Dewan Rakyat sebelum kita tamat sesi sidang Parlimen hari ini. Bolehkah ia dipertimbangkan kepentingan orang ramai yang perlukan pengeluaran KWSP bersasar pada kali ini? Mohon pertimbangkan, katanya. Lau bagaimanapun bertegas dengan keputusan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul dan meminta Wan Ahmad Faizal menghantar usul berkenaan sekali lagi sekiranya tidak berpuas hati. Didesak berkali-kali oleh ahli parlimen lain termasuk Awang Hashim PN Pendang dan Syahidan Kasim PN Arau, Lau tetap bertegas dengan keputusan tersebut. Ia mendorong ahli parlimen PN mengecam untuk meninggalkan Dewan sebagai tanda protes. Kalau begitu caranya, saya fikir kami di sini mahu juga perkara ini dibahaskan. Kalau tak mahu dibahaskan, kami boleh keluar untuk menunjukkan bahawa kami protes dalam perkara ini, kata Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin. Silakan, kata Lau. Ahli-ahli Parlimen PN yang berada di dalam Dewan ketika itu masing-masing berdiri dan bersiap sedia untuk keluar. Antaranya, Taqiyuddin Hasan PN Kota Baru, Mas Ermiyati Samsudin PN Masjid Tanah, Saifuddin Abdullah PN Indra Mahkota, Nik Muhammad Zawawi Saleh PN Pasir Putih dan Ahmad Fadlil Sahari PN Pasir Mas. Keadaan di Dewan Rakyat kemudian sedikit kecoh dengan pada masa yang sama Awang mendesak supaya usul itu dibahaskan. Lau yang kelihatan berang dengan situasi itu kerana didesak untuk membahaskan usul berkenaan, walaupun telah memberikan penjelasannya berulang kali, akhirnya tidak dapat menahan kesabarannya dengan meninggikan suara terhadap ahli-ahli parlimen pembangkang tersebut. Saya sudah kata, saya tahu sudah hantar usul, tapi ini keputusan speaker. Macam mana saya nak buat rolling lagi? Tegasnya dengan nada yang tinggi dan memberitahu dia enggan membazirkan masa yang sedang suntuk. Tidak berapa lama selepas itu, Dewan kembali tenang dan Timbalan Menteri Kewangan 2, Steven Sim meneruskan pembentangan rang undang-undang RUU Kewangan. Ahli Parlimen Pembangkang yang meninggalkan Dewan kemudian mengadakan sidang media di lobi Parlimen sebelum masuk semula kira-kira 30 minit selepas itu. Namun beberapa menit kemudian, RSN Raya PH Julutong berdiri dan membacakan peraturan Dewan 36/12 berhubung kenyataan yang mengelirukan Dewan berhubung insiden berkenaan. Tanpa mahu menuduh, katanya, dia mahu bertanya jika tindakan ahli parlimen pembangkang meninggalkan Dewan beberapa ketika sebelum itu dan kembali masuk hanya sekadar sandiwara. Pun begitu, Lau enggan melayan soalan tersebut, sebaliknya mengarahkan Raya agar duduk dan tidak membuang masa persidangan.
YB Jultong itu hak mereka. Sila duduk. Cukup, cukup. Jangan bazir masa lagi. Itu hak mereka mahu keluar masuk, katanya. Sementara itu, dalam sidang media, ahli Parlimen Pembangkang Taqiyuddin berkata, PN mungkin mengadakan jelajah ke seluruh negara untuk menjelaskan isu pengeluaran KWSP serta keengganan kerajaan membenarkannya. Sudah tentu kita akan jelaskan. Nak bagi tahu kepada rakyat. Pertama, kerajaan hari ini buat satu dasar yang bercanggah dengan undang-undang tak sah dari segi undang-undang. Akta KWSP tak dibenarkan. Bahas. Nak minta penjelasan siapa yang nasihatkan Menteri Kewangan atau tak dinasihatkan, or wrongly advised atau dinasihatkan secara salah, Law Ministry, Menteri Undang-Undang atau apa. Ini bukan perkara yang boleh main-main. Mungkin kita akan buat roadshow untuk beritahu ke seluruh negara ini dasar kerajaan madani yang ada, katanya. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita seterusnya dipetik daripada Sinar Harian bertajuk Penyertaan KJ beri kelebihan kepada PN Muhammad Sanusi. Berita penuh. Kuala Lumpur, penyertaan bekas Ketua Pemuda UMNO Khairi Jamaluddin Abu Bakar dalam Perikatan Nasional PN diyakini mampu memberi kelebihan kepada gabungan parti itu untuk berdepan 6 pilihan raya negeri PRN dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Pilihan Raya PN Datuk Seri Muhammad Sanusi MD Nor berkata, setakat ini belum ada pengesahan bahawa bekas Menteri Kesihatan itu akan menyertai parti berkenaan. Itu hanya spekulasi lagi, tapi insya Allah kalau beliau masuk PN, ia satu kelebihan untuk kita, katanya ringkas ketika diminta mengulas mengenai kabar angin bahawa Khairi akan menyertai PN selepas dipecat daripada UMNO baru-baru ini. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar pada Iftar Ramadan kempen dana #ID Turki and Syria anjuran PAS relief di sini pada Sabtu. Turut hadir Presiden PAS Tan Sri Abdul Ade Awang, Timbalan Presiden PAS Datuk Sri Tuan Ibrahim Tuan Man dan Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad. Sementara itu, Tuan Ibrahim berkata, PAS Relief menyasarkan menyalurkan bantuan 100 buah rumah kontena bernilai RM3 juta kepada mangsa bencana gempa bumi di Turki menerusi kempen #Aid Turkey and Syria. Katanya setiap rumah kontena tersebut bernilai RM30,000 yang turut dilengkapi tandas dan bakal memberi lebih keselesaan kepada mangsa terlibat. Kita yakin boleh kumpul dana yang cukup untuk membiayai 100 rumah kontena ini jika 6,514 masjid seluruh negara boleh menyumbang. Sekarang di Turki dan Syria musim sejuk. Mangsa masih tinggal dalam kemah dan tandas pula berada di luar, jadi tidak selesa bagi mereka. Jika ada rumah kontena, ia bakal memberi keselesaan dalam tempo yang panjang buat mereka, ujarnya lagi. Sekian berita, salam Malaysia Madani.